Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk video terakhir untuk tahun 2024, kita akan belajar cara ataupun teknik menggunakan kalkulator untuk kita jawab 20 soalan objektif. Okey, so kalau kita tengok bahagian A, bahagian A ada 20 markah dan ada 20 soalan. Maksudnya satu soalan ni menyumbangkan satu markah. Jadi seboleh-bolehnya kita boleh memaksimumkan penggunaan kalkulator bagi mendapatkan markah yang paling maksimum. Ini peluang kita. So kita tengok dahulu soalan nombor 1. Okey, untuk soalan nombor 1, kalau awak ada masa yang banyak, betul, awak boleh kira, tapi sebab kita nak cepat, so kita tekan je kalkulator 2 kuasa 2, darab dengan 2, darab dengan 2 kuasa 4. So awak akan dapat jawapan begini. Okey, katakan awak dapat 128. Okey, katakan awak dapat 128. Awak boleh try dahulu. Okey, jawapan A 2 kuasa 6. Mama Z buat 2 kuasa X. Okey, calculate, awak masukkan 6. Okey, awak dapati jawapan awak 64. Jadi A tu salah. Okey, A salah. Kemudian kita tekan je calculate. Masukkan je nilai tu adalah 7. Okey, 7. So awak dapati jawapan awak adalah 128. Jadi soalan nombor 1, jawapannya adalah B. Itu cara dia. Kita tak perlu panik sangat. Kita boleh guna kalkulator. Okey, untuk yang nak kira, katakan soalan ini keluar dalam soalan lain, bahagian lain. Katakan pelajar nak mengira. So caranya ialah pelajar akan kira 2. Kemudian kuasa yang pertama ni 2. Kemudian hubungannya darab, kuasa di sini tiada maksudnya 1. Jadi tambah dengan 1. Kemudian kuasa yang ini 4 tambah dengan 4. Okey. Jadi awak dapat jawapannya 2. So kalau kita tambah semua ni, awak akan dapat sama dengan 7. Jadi jawapan kita adalah 2 kuasa 7. Okey, itu nombor 1. Mama Z guna kalkulator dan juga Mama Z kira secara manual. Okey, next. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ni katakan pelajar tengok. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi kalau kita buat 0.2 ni ada 6 kali. Sama dengan 0.2 ni kuasa dengan 3M. Jadi kita tengok asas di sini 0.2, di sini pun sama. Jadi kesimpulan kita kuasanya adalah 3M. Jadi M sama dengan 6 bahagi 3. Kita dapat jawapannya adalah 2. Jadi untuk soalan nombor 2, jawapannya adalah A. Okey, kalau nak guna kalkulator pun boleh. Okey, katakan nak guna kalkulator, sekejap kita try. Mama Z tak pernah try lagi. Okey, 0.2 darab 0.2 darab 0.2 darab 0.2 darab 0.2 darab 0.2 sama dengan okey, sama dengan 0.2. Saya salah darab pun ni. Semula 0.2 darab 0.2 darab 0.2 darab. So dah ada 3. 0.2 darab 4. 0.2 darab 5. 0.2. So 6. Alpha sama dengan, dia dah bagi jawapan. Okey, saya tak ada nak tekan kalkulator.
Okay, so tak apalah sebab dia mudah, kita boleh guna cara biasa pun boleh sebab dia mudah. Guna kalkulator tadi dia tak dapat sebab panjang sangat kot. Okay, tapi kalau siapa nak try nanti boleh. Okay, next Mama Z nak try soalan yang seterusnya. Kita ada X kuasa 3 sama dengan negatif 1.728. Okey, yang pertama Mama Z dapati tanda di sini negatif. Jadi jawapan D dengan C ni automatik memang salah dah. Okey, kalau kita tengok dari segi ni lah salah dah. Okey, katakan kita nak cari jawapan dia. X kuasa 3. Alfa sama dengan, saya rasa ni rapat ni sekejap Okey, kuasa 3. X kuasa 3. Alfa sama dengan, mungkin yang tadi pun boleh tu sebab saya digest kalkulator saya ni. Negatif 1.728. Shift solve sama dengan. So dapat jawapannya negatif 1.2. Okay, negatif 1.2. So jawapan nombor 3 adalah A. Okay, kita try lagi sekali lah yang atas ni. Try lagi sekali, tengok. 0.2 ada 6 kali. 0.2, 0.2, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Rasanya dah cukup 6. Alfa sama dengan, baru ada 0.2 kuasa 3x. Shift solve sama dengan. So dapat. Okay, yang ini boleh guna kalkulator. Tadi sebab kalkulator Mama Z dia nak tekan tu dia tertindih. Okay, so Mama Z dah try tekan nombor 2, boleh guna kalkulator. Nombor 3 juga kita boleh guna kalkulator. Okay, seterusnya Mama Z pergi kepada soalan yang ini. Kena hati-hati. Okay, katakan pelajar nak guna kalkulator. Kita memang akan type benda ni dalam kalkulator sebiji. Cuma ada pembetulan di sini. Mama Z rasa ini nombor 6.2. Okay, 6.2. Hitungkan bla bla bla. Dia typo soalannya begini. Yang bawah ni betul. Yang bahasa Melayu salah. Okay, soalan bahasa Melayu ni salah. Soalan bahasa Inggeris betul. Bahagi 6.2 baru koma. Okay. Kemudian awak kena bundarkan jawapan. Okay, bundarkan jawapan dalam betul kepada 3 angka bererti. Okay, 3 angka bererti. So kita tekan kalkulator dulu. Ikut yang warna biru. 54.54 darab 0.01 bahagi 6.2. So kita dapat jawapan gini dulu. Okay, Mama Z salah sekejap jawapan tu. 0.08 796 77 4194. Okey dah. Kemudian dia nak 3 angka bererti. So Mama pun ambil yang ni. Yang bererti nombor kosong depan tu belum. 1, 2, 3 bererti. Tapi kita ada sedikit masalah. Nombor 9 tu. Okey, kalau kita nombor 6 di belakang tu, kalau kita select dia begini. Nombor 6 di belakang tu akan menyebabkan nilai di sini naik 1. Dah naik 1 sini, sini akan naik pula ni.
Jadi jawapan kita 0.888. Kalau kita buat gini baru dua angka bererti. Tapi soalan kita nak 3. So Mama Z kena tambah lagi kosong di belakang. Jadi nombor 4 jawapan kita 0.0880. Kerana digit kosong yang di belakang ni adalah bererti. Digit kosong yang depan ni tidak bererti. Okey, jadi nombor 4 jawapan kita adalah D, 0.0880. Alright, harap dapat membantu pelajar. Tak boleh guna kalkulator untuk bunda ni, tak boleh. Okey, untuk kira ya boleh. Jadi kita sebenarnya mengambil masa yang singkat saja nak jawab soalan objektif. Tapi dengan syarat kena tekan kalkulator dengan betul. Okey, untuk nombor 5. Berapakah bilangan angka bererti bagi nombor tersebut? So, bila Mama nak buat soalan ni, yang pertama Mama warnakan dulu warna kuning. Okey, warna kuning ni. Tu bererti 1. Di belakang 2. 3. 4. Dan kosong yang di hujung tu juga adalah bererti. Jadi, nombor 5, jawapan kita adalah B. Okay, B iaitu bilangan angka bererti adalah 5. Kuning, biru, hijau, pink, kuning. Macam tu. Itu nombor 5. Okay, next. Mama Z nak buat soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6 kita nak simplify. Yang pertama Mama ambil nombor biasa dulu. 3 per dengan 5. So 3 per 5, 3 per 5, 3 per 5, 3 per 5. Semua berisiko untuk betul. Sekarang ni Mama nak buat yang warna kuning di atas dahulu. Warna kuning dulu nak tekan kalkulator. Per dengan yang hijau. Tengok Mama Z tekan. Kita buat dulu per yang kuning. Yang kuning 10 kuasa negatif 3. Yang bawah warna hijau 10 kuasa 3. Sama dengan. Dapat gitu, kita boleh tekan SD. Tu. Darab 10 kuasa negatif 6. Ada tak jawapan tu? Okey, ada. Okey, ada. Darab 10 kuasa negatif 6. Jadi, nombor 6 kita ialah B. Okey, jawapannya adalah B. Okey, next. Kita pergi soalan nombor 7. Untuk nombor 7, matematik pengguna di sini. Okey, kita tengok kata kunci di sini adalah yang pertama dia kata kadar faedah 3%. Jadi maklumat Mama Z adalah 0.03. Tingkatan 3 simbol kadar faedah adalah R. Kemudian ada perkataan dikompaundkan setiap 3 bulan, kata kuncinya adalah nilai M adalah 4. Okey. Berapakah jumlah simpanan prinsipal? So dia tanya huruf P di sini. Yang perlu disimpan dalam simpanan tetap bagi awal tahun, supaya Cik Syakirah boleh mendapat 10,000 simpanan pada akhir tahun yang ke-5. Tu. Pada akhir tahun yang ke-5, so yang ini T dia sama dengan 5. Akhir tahun dia akan menjadi S. Ataupun kita panggil dalam matematik tingkatan 3, kita panggil MV. Nilai matang.
Okey. So daripada rumus yang diberikan, nilai matang adalah prinsipal darab dengan, dia ada rumus dia. Prinsipal matured value. M tu matured, nilai matang. Value nilai matang. MV sama dengan P 1 tambah dengan R bahagi dengan M kuasa dengan istilah yang digunakan untuk tingkatan 3 adalah NT. NT. MT. Okey. Jadi Mama Z masuk nilainya. Nilai matured value 10,000. Prinsipal dia nak suruh kita cari 1 tambah dengan 0.03 bahagi dengan 4. Kemudian kita ada 4, tahunnya adalah 5. Masuk je dalam rumus. Okey, sekarang kita nak tekan kalkulator. Sebab bila soalan objektif, Mama Z memang nak ajar penggunaan kalkulator secara maksimum. Kita masukkan dahulu 10,000. Alpha sama dengan X, kemudian ada kurungan. Masuk semula dalam kurungan. 1 tambah 0.03 per dengan 4 kuasa dengan 4 darab 5. Kemudian tekan shift, solve sama dengan. So jawapannya 8611. Mama Z nak kena bundar nilai duit yang kat belakang tu. Okey, P sama 86. 11. Mama Z nak bundar nilai belakang tu menjadi 90 sen. Okay, kita bundar jadi 90 sen. Tapi kita tengok jawapan tu tak ada. Jawapan tu tak ada. Jadi kita kena ambil sebab dia nak tanya nilai minimum. Okay, nilai minimum. So nilai minimumnya adalah RM8,612. Okay, so jawapannya ialah B. Kita tak boleh ambil 8611, nanti duit kita tak dapat 10,000, dapat 9,000 lebih. Jadi kita kena ambil nilai pertama yang kita ambil adalah 8612. 8613 dapat 10,000 tapi dah lebih. Dia nak paling kecil. Okay, paling kecil. Jadi nombor 7 jawapannya adalah B. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 8. Yang ini antara berikut yang manakah merupakan kelebihan menggunakan kad kredit? Yang paling senang nak cakap, dia mudah untuk pembelian atas talian. Kalau nak beli melalui TikTok, melalui Shopee ke apa, kita boleh gunakan kad kredit. Okey, kemudian boleh dikenakan faedah dan cas-cas. Faedah dan cas semua tu. So, kalau Mama Z lah, Mama Z tak suka dikenakan cas. Jadi Mama Z akan bayar on time lah. Okey, so nombor 2 ni Mama Z akan make sure Mama Z tak akan dikenakan cas-cas begitu kerana ia akan menjadi satu kerugian kalau kita dikenakan cas. Okey, berbelanja melebihi kemampuan. Nombor 3 juga sebenarnya adalah benda yang tak elok lah ya. Berbelanja melebihi kemampuan. Okey, nombor 4 ni bagus. Katakan kita tak ada tunai sekarang, kita boleh menggunakan dahulu kad kredit. Dan kad kredit tu sebenarnya dia memberikan tempoh bayaran balik tanpa faedah jika dalam tempohnya. Biasanya sebulan lah. Jadi legalah sikit. Sementara nak cukup tempoh tu kita bayar, jadi kita tidak akan dikenakan sebarang faedah. Jadi jawapan kita 1 dan juga 4.
Okey, jawapan kita 1 dan juga 4 iaitu C. Nombor 8, C. Okey, untuk nombor 9. Okey, nombor 9 kena perhatikan betul-betul. Okey, Q di sini kalau awak perhatikan dia punya panjang di sini paling mudah adalah 2 kotak. Kemudian gandaannya akan menjadi, kalau di sini dia akan menjadi 4 kotak. Kalau di sini dia jadi 2 juga. Di sini 2 juga. Okey. Dia boleh gunakan gandaan supaya menjadi separuh. Boleh juga tinggal 1. Boleh. Cuma kita nak tengok. Kalau kita tengok di sini, dia kata antara A, B, C dan D yang manakah merupakan lukisan berskala bagi objek Q dengan N melebihi 1. Okey, dalam tajuk ni sebenarnya awak belajar nisbah di antara image, nisbah objek. Kemudian awak kena pastikan nisbah awak itu adalah 1 dengan N. Kat sini Mama Z baca nota awak. 1 image, kat sini akan menjadi N. Okey, kemudian kalau awak tengok objek awak tu, Mama tengok tadi, jarak kat sini dengan kat sini adalah 2. Okey, di situ adalah 2. Okey, so di sini adalah 1. Okey, 2, 1. So kita nak memenuhi kehendak soalan tu, kehendak soalan iaitu dia nak nilai N lebih dari 1. Kalau pelajar ambil yang warna yang A, contohnya pelajar ambil A, okey, dia punya objek adalah 2 kali ganda, dia punya image adalah 2 kali ganda objek. Kalau awak tengok tu ada 2 tu, warna pink dengan warna biru. 2 kali ganda. 1, 2. 2 kali ganda. Sedangkan kita punya objek sekarang ni 2. Kemudian dia nak image-nya adalah 1. Kita kena follow yang soalan nak ni. Dia nak nilai N tu lebih dari 1. Kalau awak pilih contohnya, sekejap dia bergerak ni. Okay, so jawapan ni kalau Mama Z tengok dari segi sekarang, jawapannya adalah, sekejap saya turunkan ni. Kalau awak ambil jawapan A, ataupun Mama Z ambil jawapan dulu. Okey, kalau awak ambil jawapan B sekarang ni, okey, nombor 9 tu awak ambil B. So dia punya objek kat sini 2, kat sini adalah 1. Kalau awak ambil, so dia akan jadi penulisannya kita kena tulis image dulu. So bila tulis image dulu, image tu 1. Dan objek kita adalah N, dan N yang kita nak cerita sekarang ni adalah 2, memenuhi kehendak soalan iaitu N lebih besar dari 1, iaitu nombor tu 2. Okey, kalau pelajar katakan pelajar tembak jawapan tu A, awak kena tengok objek kita yang ini. Yang ini objek kita, ni objek. So kalau kita tulis dia akan jadi image dia jadi 2, objek tu jadi 1. Itu terbalik. Kita kena buat 1 dekat image tu. Jadi kalau awak macam tu, awak akan dapati nilai N awak adalah, kalau kita susun yang ini menjadi 1 nisbah N, maksudnya yang ini awak kena bahagi dulu dengan 2, yang ini akan jadi 1/2.
Jadi 1/2 tak boleh juga. Okay, so sebab dia nak kena penuhi kehendak yang ini. Iaitu jadi jawapan kita adalah B, iaitu imej kita mengecil. Okay, imej kita mengecil. Okay, dah selesai soalan. Okay, nanti kita akan habiskan video untuk episod 1 ni sampai nombor 10 dulu. Okey, raja di bawah menunjukkan 5 sisi 4 yang dilukis pada grid segi 4 sama. Antara sisi A, B, C, D yang manakah lukisan berskala bagi sisi 4Q. Okey, so kita tengok nombor 10. Okey, macam tadi berskala. So kat sini Mama Z dapati Q, so dia ada warna kuning ni, dia ada 3. Okey, so kat sini dia masih mengekalkan 3. Kat sini masih mengekalkan 3. Kat sini dia dah jadi 2. So yang ini B dah salah. Okey, kemudian Mama Z buat dulu So di sini kita ada 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak. Tapi di sini ada 1, 2, 3, 4. So yang ini pun dah jadi salah. Yang ini pula dah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini pun dah salah. Sebab dia mengekalkan nilai di sini 3, sepatutnya sisi lain juga sama. Okey. Kemudian cuba perhatikan kalau kita kecilkan daripada 3 ni, kita kecilkan menjadi 1. Maka bilangan kotak ni ada 1, ada 2, 4, 6. Kalau kita bagi 3, dia akan menjadi 2. Iaitu 1, 2. Jadi nombor 10, lukisan berskala adalah A. Okay, so nombor 10 jawapannya adalah A. Okay, itu saja video episod yang pertama. Episod kedua nanti kita akan sambung lagi nombor 11 hingga 20.